Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Cikgu harap awak semua dalam keadaan yang sihat. Okey. Minggu lepas Cikgu Razia ada buat sesi pengenalan, betul? Okey, yang akan ajar awak subjek sains sosial ada dua orang cikgu, iaitu Cikgu Safwan dan Cikgu Razia. Jadi cikgu akan bergilir-gilir setiap minggu untuk mengajar awak dalam subjek sains sosial. Okey, jadi minggu ini cikgu telah memilih tajuk benda hidup dan benda bukan hidup. Tapi minggu ni cikgu nak fokuskan kepada benda hidup saja. Okey. Minggu depan Cikgu Razia pula akan masuk topik benda bukan hidup. Jadi dalam topik benda hidup ni cikgu cuma nak buat pengenalan saja. Okey, biar awak mengenal, tahu apa itu benda hidup. Okey. Okey, cikgu akan ubah sekejap gambar ni. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, benda hidup ni bernyawa. Okey, bernyawa ni contohnya macam manusia. Okey, manusia bernyawa. Bila bernyawa, boleh berjalan, boleh bercakap, ya. Boleh bermain, boleh makan, boleh minum, boleh membesar. Itu bernyawa. Kalau tak bernyawa maksudnya dah mati. Okay? Bila dah mati tak buat apalah. Awak cucuk tak sakit, awak geletik dia tak geli, awak tak boleh bercakap dengan dia senyap je. Okay? Benda yang mati lama-lama reput. Bila reput jadi busuk. Kalau manusia jadi mayat. Kalau haiwan jadi bangkai. Okey, kalau tumbuhan pula dia mereput. Jadi setiap benda hidup mesti bernyawa. Okey. Contoh yang bernyawa macam kita lah, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, serangga. Okey, cuba awak tengok keliling awak, ada tak benda-benda hidup lain? Kalau kat dalam rumah biasalah adik-beradik awak, ibu, ayah. Kalau dekat luar, awak boleh nampak pokok-pokok, kucing, anjing. Okay? Tapi kalau dalam rumah, awak tengok kerusi, meja, lampu. Bernyawa tak? Okay? Benda-benda tu tak bernyawa. Okay? Kalau awak ketuk dia pun dia tak sakit. Awak bercakap dengan dia pun dia tak bercakap dengan awak. Dia tak membesar. Okey, jadi dia tak bernyawa. Bila tak bernyawa, dia bukanlah benda hidup. Okey. Ciri yang kedua, benda hidup memerlukan udara. Udara ni ada dekat sekeliling awak tapi awak tak nampak. Macam kita bernafas. Kita tarik nafas dan hembus. Okey, yang kita tarik tu adalah udara. Okey, kita hidup, kita memerlukan udara. Kucing memerlukan udara. Pokok-pokok pun memerlukan udara, memerlukan oksigen untuk hidup. Okey. Apa lagi? Haiwan, tumbuhan, apa-apalah, semua benda hidup ni memerlukan udara untuk bernafas. Faham ya? Okey. Ciri-ciri benda hidup yang ketiga, ia memerlukan air. Macam kita, manusia. Kita perlu air tak untuk hidup? Perlu kan? Kita hari-hari minum, betul? Apa jadi kalau kita tak minum? Kita akan haus. Lama-lama kita tak bermaya. Kalau lama sangat kita tak dapat air, berkemungkinan kita boleh jatuh sakit, kemudian kita boleh mati. Sama juga dengan benda-benda hidup lain-lain. Macam kucing, pokok. Kalau tak dapat air, akhirnya dia akan mati. Macam pokok, awak tak siram. Kita tak boleh tengok pokok yang dekat luar. Kat luar sebab hujan kan semua. Kita tengok pokok dalam pasu. Yang kita tanam dalam pasu. Awak boleh buat eksperimen sendiri dekat rumah. Awak ambil 2 pasu, pokok yang hidup. Kemudian satu awak siram, satu awak tak siram. Okey, cukup 2-3 hari yang tak kena air,
yang awak tak siram akan mula layu, yang awak siram kekal segar. Awak biarkan lagi dalam seminggu, dia akan terus kering dan mati. Tapi yang pasu yang awak siram, satu lagi pasu yang awak siram akan kekal segar. Itulah bukti bahawa semua benda hidup memerlukan air. Okey, nombor 4, memerlukan makanan. Ya, awak benda hidup, manusia benda hidup. Untuk hidup, awak perlu makan. Awak boleh tak kalau tak makan satu hari? Lapar kan? Contohnya kalau bagi orang Islam berpuasa, lapar tak waktu puasa? Mesti lapar kan? Okey. Jadi awak bila waktu puasa, pagi-pagi awak dah makan untuk dapatkan tenaga. Kemudian awak berpuasa satu hari, petang awak berbuka. Itu pun awak memerlukan makanan. Cuba awak puasa, pagi tak payah sahur, petang tak payah berbuka. Apa jadi? Tak larat nak buat kerja, betul? Sama juga macam haiwan. Haiwan pun perlukan makanan untuk hidup. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan dapatkan makanan dia dari dalam tanah. Walaupun pokok tu tak ada mulut, tapi dia memerlukan makanan untuk terus hidup. Okey, tengok ciri-ciri yang kelima, iaitu membesar. Semua benda-benda hidup akan membesar. Dia bermula daripada kecil dan akhirnya jadi dewasa ataupun besar. Macam manusia, macam awak sendiri, waktu kecil-kecil, awak baby, betul? Baby kecil ke besar? Baby mesti kecil, betul? Okey, sekarang ni dah besar. Okey, lagi 10 tahun, 20 tahun, awak dah makin dewasa. Itu bukti benda hidup membesar. Sama juga macam pokok. Mula-mula keluar dari tanah, anak pokok. Betul, tunas dia, anak pokok. Kemudian dia makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Akhir sekali jadi pokok besar. Pokok besar jadi pokok buah. Awak boleh panjat lagi pokok tu. Itu bukti bahawa benda-benda hidup memerlukan membesar. Membesar. Okey. Ciri-ciri yang keenam adalah membiak. Membiak ni atau kata lain dia beranak. Macam manusia lah. Macam kita manusia akan beranak, betul? Melahirkan anak. Untuk teruskan generasi, betul? Macam pokok jugalah. Pokok-pokok pun akan ada anak-anak pokok. Macam haiwan. Haiwan pun akan melahirkan anak. Semua benda hidup akan membiak. Itu nama lain, membiak tu nama lain bagi beranak. Okey? Itu adalah ciri-ciri benda hidup. Okey, sekarang kita nak tengok contoh-contoh benda-benda hidup yang ada di sekeliling awak. Okey, awak tengok sekarang ni gambar apa? Gambar gajah. Okey. Gajah bernyawa tak? Bernyawa. Memerlukan makan. Dia perlukan makan. Dia juga perlukan air. Dia juga bernafas, iaitu memerlukan udara, dan dia juga membesar. Gajah besar kan? Dia membesar daripada anak gajah kecil dan akhirnya dia jadi gajah yang dewasa yang sangat besar. Okey. Kita tengok gambar seterusnya. Pokok. Okey, ini pokok yang rindang. Asal pokok ni ada kecil je. Betul? Mana-mana pokok pun dah kecil saja. Besar jari awak je. Tapi dia boleh membesar sehinggalah sebesar-besar pokok balak yang awak boleh panjat atas dia, yang awak boleh buat pondok-pondok atas dia. Ni contoh. Dia juga memerlukan air, memerlukan udara, memerlukan makanan, dan dia juga membiak. Okey, seterusnya gambar apa ni? Okey, gambar ikan. Ikan pun adalah makhluk hidup. Dia berenang-renang. Tapi kalau ikan yang dalam kuali yang awak nak masak tu, ikan dah mati. Okey, jadi dia bukan lagi hidup. Okey. Ni seterusnya baby. Baby ni mewakili manusia lah. Awak kecil-kecil dulu macam ni lah. Baby. Nanti dia membesar. Dan dia juga memerlukan apa? Baby memerlukan susu. Susu tu adalah air dan juga makanan. Nanti dia akan membesar dan seterusnya menjadi dewasa. Okey, seterusnya ni. Okey, rama-rama ataupun serangga. Serangga pun
adalah benda hidup. Dia boleh terbang, dia nampak dia hinggap ke pokok bunga, betul? Jadi dia ke pokok bunga ni untuk menghisap madu. Makanan rama-rama adalah madu. Madu daripada pokok-pokok bunga. Seterusnya adalah gambar semut. Semut pun benda hidup, dia berjalan, berkawat, mencari makanan, okey. Makan gula. Dia juga bernyawa. Okey. Khususnya ni gambar apa? Gambar pokok buluh. Samalah juga macam pokok yang besar cikgu tunjuk tadi. Pokok buluh dia membesar. Dia tak besar, dia memanjang. Kira macam membesarlah tu. Okey. Daripada kecil, buluh kecil kita panggil rebung. Pernah makan rebung tak? Rebung masak lemak sedap. Rebung waktu kecil dia lembut. Okey, kita boleh masak. Akhirnya dia membesar dan panjang macam dalam gambar ni. Bila dah besar kita tak boleh makan lah. Dia jadi keras macam kayu. Okey, seterusnya ni pokok bunga. Pokok bunga pun adalah benda hidup. Dia bernyawa. Pokok bunga memerlukan air, memerlukan baja untuk makanan, memerlukan udara untuk hidup. Okey? Faham ya? Okey, ni pokok apa ni? Siapa tahu? Nampak tak tengah-tengah tu yang panjang tu apa? Itu adalah pokok kacang panjang. Pokok sayur-sayuran. Pokok sayuran juga adalah benda-benda hidup. Dia sama macam pokok-pokok lain. Walaupun kita tak panggil pokok, kita panggil sayur. Tapi dia tetap juga pertumbuhan. Okey, ni cili. Cili ada cili hijau, ada cili merah. Dia sama juga macam pokok sayur kacang panjang tadi. Dia juga adalah benda hidup. Okey. Itu saja tajuk kita pada hari ini, iaitu benda hidup. Cikgu harap awak faham. Okey. Seterusnya cikgu harap awak dapat buat latihan yang telah cikgu berikan. Okey, dalam latihan tu cikgu nak minta awak warnakan benda hidup sahaja. Yang tak hidup cikgu tak nak awak warnakan. Yang benda hidup saja. Cikgu harap awak boleh hantar dalam minggu ni, sama ada awak print out ataupun awak warnakan melalui aplikasi dalam telefon dan boleh hantar semula pada cikgu. Okey. Diharap kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.